Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat masa yang Allah Taala berikan kepada kita sehingga kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada Anti Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Shima ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Rokiah ada yang saya nampak lah. Puan Zainab Az-Zubir ada dan sebagainya. Siapa lagi ada? Mohon boleh komen, bagi tahu suara saya jelas ataupun tidak, dan boleh bagi tahulah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah mendengar live tadabbur kita pagi ini daripada mana? Mungkin daripada USJ ke, mungkin daripada Senawang ke, Tuan Haji Syarudin kita dari Senawang ke, mungkin jauh di luar negara, di Dubai, di Qatar dan sebagainya. Mohon maklumkanlah, saja kita nak berinteraksi dan juga kita nak saling berukhuwah sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah sekadar untuk persediaan bersama sebelum kita mulakan. Mungkin rata-rata kita seperti biasalah, pagi ini ada Quran terjemahan di samping kita. Kalau ada Quran ataupun kitab tafsir, lebih baik lagi tengok pada surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, ayat yang ke-18. Okay, kita dah sentuh sebelum ni, ada beberapa ayat. Nanti kita akan tengok sikit je. Tengok pada ayat yang ke-18. Surah 56 Al-Waqi'ah, ayat yang ke-18. Okey. Baik. Puan Shima kata alhamdulillah, lain di USJ jelas. Alhamdulillah. Okey, baik, insya-Allah kita mulakan pada ayat yang ke-18. Ada beberapa kalimah di sini yang kita dah sebut dan sekadar ulang kaji sekadar seimbas lalu sahaja, dan kita akan sambung terus pada ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, 21 sampailah insya-Allah mungkin sampai ayat yang ke-26. Kalau ada kesempatan insya-Allah sampai ayat yang ke-26. Baik, okey, ada Puan Nik Rasimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita tengok pada ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara kenikmatan yang Allah akan berikan kepada penghuni-penghuni syurga, khususnya syurga di sini adalah golongan al-muqarrabun, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka akan diberikan akwab wa abarik wa ka'sin min ma'in. Okey, akwab, abarik wa ka'sin min ma'in. Ada 3 bekas minuman yang akan diberikan kepada penghuni-penghuni syurga. Kita dah bincang dah pada kesempatan yang lalu apa itu akwab, apa itu abarik dan juga apa itu ka'sin. Cuma kita tak bincang apa yang dimaksudkan dengan ma'in. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ma'in kita tak bincang lagi. Akwab, abarik, ka'sin kita dah bincang dah. Ada 3 bekas minuman yang Allah Ta'ala belum sebut lagi jenis minuman. Allah hanya sebut bekas sahaja. Material dia, bahan minuman, bekas minuman pun sudah wow. Apatah lagi air yang akan diletakkan di dalam bekas-bekas minuman tersebut. Sudah tentulah dia lebih istimewa dan dia lebih berkualiti. Baik. Ada sebelum ni yang personal WhatsApp dan juga PM saya di Facebook
Dia tanya, apa hikmah Allah Ta'ala mempelbagaikan bekas-bekas minuman ni? Ada akwab ataupun kub, ada abarik, iaitu ibrik, dan juga ada kaksin. Kenapa ada 3 bekas minuman? Kita kena tahu, kita akan berada di dalam syurga ni adalah selama-lamanya. Tidak ada tempoh, tidak ada kematian selepas itu, selama-lamanya. Dan waktu yang berada di sana tu adalah terlalu panjang, kita pun tak tahu. Dan bekas-bekas minuman ni akan diberikan mengikut keadaan, suasana, waktu-waktu tertentulah yang wallahualam kita tak tahu nak bercerita bagaimana. Okey, mungkin minum paginya dengan kub, mungkin minum petangnya dengan abarik, mungkin makan malamnya dengan kaks dan sebagainya. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam hadis-hadis Nabi ada cerita dalam syurga nanti ada pasarnya pada hari Jumaat. Kemudian ada hari rayanya. Maknanya ada suasana-suasana yang tertentu. Seperti mana suasana kita di dunia, namun keadaannya berbeza. Tapi nama yang sama. Ada pasar, ada hari raya dan sebagainya. Dan setiap keadaan-keadaan itu, maka hidangan kita, cara persembahan kita, cara kita menyambutnya sudah tentu berbeza. Pinggan yang tuan-tuan makan di rumah dengan pinggan yang tetamu datang di rumah kan berbeza. Mungkin antara kita berbeza. Ada yang sama sahaja. Begitulah mungkin di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bahkan saya baca dalam beberapa tafsir, antaranya tafsir Al-Maghazi, dia menyebutkan, dia kata kalimah kub, kita dah bincang sebelum ni. Kub ni adalah bekas minuman yang tak bertangkai dan bekas minuman yang tidak ada muncung. Berbeza dengan abarik, berbeza dengan kaksin. Betul tak? Kan ada perbezaan di antara kub, bekas minuman ataupun cawan yang tak ada pemegang dan tidak ada muncung, dengan abarik, bekas minuman yang ada tangkai dan juga muncung, dan juga kaksin yang berbentuk piala yang diletakkan arak di dalamnya. Okey. Baik, kub ni saya baca Allah Ta'ala nak membayangkan kepada kita betapa kualitinya bekas minuman di dalam syurga ni. Sangat-sangat kualiti. Allah Ta'ala menyebutkan kualitinya kub ni, misalnya kub ni yang tidak ada tangkai dan tidak ada muncung adalah untuk menunjukkan bekas minuman tu boleh diminum dikelilingi gelas tersebut. Contoh kalau tuan-tuan tuan-tuan ada cawan yang ada tangkai, automatik tuan-tuan akan minum di tempat yang telah ditentukan. Sebab kita akan pegang cawan belah kanan, tangkai dia, dan kita akan minum di kawasan tersebut. Mustahil lah tuan-tuan minum di belakang dia. Betul? Maksud saya? Boleh? Okey. Kan kita akan minum pegang cawan, tepi gelas tu yang sebelah kanan ni, itulah tempat kita akan minum saban hari tanpa kita sedar. Seolah-olahnya telah ditentukan tempat minuman tersebut. Okey, sebab automatik tangan kanan pegang tangkai, maka di sebelah sini sahaja yang kita akan minum. Jarang-jarang kita akan minum sebelah sana, melainkan tuan-tuan tak pegang tangkai. Okay? Kita tak pegang tangkai, barulah kita akan minum di tempat yang lain. Tapi kalau gelas yang tak bertangkai dan tak bermuncung, seperti akwab ni ataupun kub ni, dia bererti dia boleh minum di mana-mana ruang gelas tersebut. Okay. Saya pun tak pandai nak cakap tuan-tuan, sebab saya bukan jenis orang yang pandai nilai pinggan mangkuk ni. Tapi bila bertanya kepada orang yang suka tengok pinggan mangkuk ni, dia kata antara perbezaan bekas minuman yang bertangkai tak bertangkai ni, dia ada beza dia mengikut level. Kalau orang yang betul-betul kaya-kaya, jutawan-jutawan, dia akan minum bekas yang tidak ada pemegang. Wallahualam saya tak tahu. Cuma saya tanya dan dia jawab macam itulah. Sebab dia kata bekas minuman tu boleh diminum, kualitinya berkualiti. Dia boleh diminum di bibir cawan tu di mana-mana. Sebab itu dia kata kalau cawan yang diletakkan wine, dia tak ada cangkuk kan? Dia tak ada pemegang. Gelasnya, kemudian ada batang panjang tu kan? Sebab tu dia boleh pegang mana-mana dan dia boleh minum di mana-mana. Nak menunjukkan kualiti cawan tersebut. Wallahualam. Okay, saya tak tahu. Ni sekadar saya menyampaikan. Mungkin juga macam tu. Okay? Baik. Okay. Sekarang kita nak bincang berkaitan tentang kalimah mim ma'in. Okay? Akwab saya dah bincang sebelum ni. Dia diperbuat daripada emas dan dia juga diperbuat daripada perak. Okey, akwab ni. Ya, Okey.
Akwab dia ada daripada emas, ada yang diperbuat daripada perak. Dan bila Allah kata perak, akwab ni, perak tu sangat-sangat jernih dia punya cawan dia, sampai kita boleh nampak kandungan air di dalam gelas tersebut. Itu akwab. Abarik pun kita dah bincang dah. Kaksin pun kita dah bincang dah. Apa yang ada dalam kaksin ni? Kaksin ni dia ada campuran dia. Ada kala dia akan bercampur dengan kafur, ada kala dia akan dicampurkan dengan zanjabil. Yang mana kafur ini adalah campuran air yang sejuk dan berbau harum. Okey, rasanya sejuk dan berbau harum. Manakala zanjabil dia adalah air yang berbau harum, campuran yang berbau harum, dan dia berasa suam. Wallahu a'lam. Ini antara perbincangan ataupun yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sekarang kita nak bincang berkaitan tentang min ma'in. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah min ma'in? Baik, kalimah min ma'in ni kalau kita tengok pada terjemahan, dia menyebutkan tentang daripada mata air yang mengalir. Okey, min ma'in adalah bermaksud mata air yang mengalir. Okey, mata air yang mengalir. Apakah yang dimaksudkan dengan mata air yang mengalir ni, tuan-tuan? Okey, mata air yang mengalir ni apa maksudnya? Di sini, tuan-tuan, kita kena maklum di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ada sungai-sungai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbagi kepada 4 jenis. Okey, 4 jenis. Pertama iaitu daripada air, kita panggil apa ya? Sky juice, air kosong. Air sungai mengalir macam tu. Mineral, tuan-tuan, mineral. Okey, mineral. Kan beza, tuan-tuan. Di Malaysia ni ada beza antara air RO dengan air mineral. Bahkan kita hari ni pun, tuan-tuan, membeli apa nama penapis air untuk tahu saya nak minuman air yang mineral, saya nak minuman air yang RO. Kita tahulah kualiti sebagainya. Okey, ada satu sungai yang mana dalam tu mineral, air kosong. Yang kedua, ada sungai yang disebut sebagai sungai susu. Yang ketiga adalah sungai madu. Dan yang keempat adalah sungai arak. Okay, yang keempat adalah sungai arak. Dan kalimah min ma'in dekat sini, bila dia merujuk kepada kalimah kaksin, yang mana kaksin ni adalah gelas minuman yang mana cawannya, gelasnya itu hanya dihidangkan arak dalamnya. Kalau minuman-minuman lain jarang disebut sebagai kaksin. Kaksin ni adalah bekas minuman yang berisi air, baru dipanggil kaksin. Dan air tersebut kebiasaannya adalah arak. Okay, jadi kalimah ma'in ni boleh jadi merujuk kepada 4 sungai tadi. Boleh jadi kalau kita nak spesifikkan, dia merujuk kepada sungai arak. Okey, sungai arak. Jelas, tuan-tuan? Jelas. Yang saya sebut sebelum ni ada kafur dan juga ada zanjabil, seperti mana disebutkan dalam surah Al-Insan. Itu adalah campuran dia. Tuan-tuan bayangkan, ada arak yang mengalir, yang semula jadi. Prosesnya bukan dibancuh oleh manusia, tuan-tuan, tapi proses semula jadi. Okey, semula jadi. Okey. Kemudian ada campuran dia, ada zanjabil, ada juga mungkin gelas yang berisi kafur. Itu perbezaan-perbezaan dia lah. Okey, jadi itu bekas minuman yang akan dihidangkan. Dan di dalam Quran, Allah Ta'ala menyebutkan arak ni dalam syurga nanti terbahagi kepada 2 jenis. Okey, arak dalam syurga akan terbahagi kepada dua jenis. Apa dia, tuan-tuan? Pertama disebut sebagai al-khamar. Al-khamru, khamar, arak. Ini arak yang seperti mana yang kita dengar lah, yang namanya sama seperti arak yang berada di dunia. Dan satu lagi special, yang mana Allah Ta'ala memberi namanya sebagai Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Tuan-tuan boleh tengok di dalam surah Al-Mutaffifin. Okey, kita tengok surah Al-Mutaffifin dulu, tuan-tuan. Tuan-tuan buka surah Al-Mutaffifin. Sekarang kita masih lagi bercerita tentang ma'in, ma'in pada ayat yang ke-18. Tuan-tuan tengok pada surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83. Surah yang ke-83 iaitu ayat yang ke-25. Okey. Surah 83 ayat 25.
Okey, ayat yang ke-20 25. Baik. Sudah tuan-tuan kalau yang boleh buat nota tulis je kat situ, surah 83 ayat 25, iaitu surah Al-Mutaffifin. Allah menyebutkan salah satu kenikmatan di dalam syurga selain daripada berehat, selain daripada diberikan pelayan-pelayan khas, ada juga nikmat makanan dan juga nikmat minuman. Nikmat minuman yang Allah bincang dekat sini tuan-tuan, salah satunya adalah arak. Banyak lagi, tapi yang kita bincang sekarang adalah arak. Arak ada dua, satu namanya al-khamru, satu lagi namanya ar-rahiqul makhtum. Okey, ar-rahiqul makhtum. Allah Taala sebut sini, yusqauna mir rahiqil makhtum. Kata Allah Taala, mereka diberikan minuman daripada khamar, arak, yang diberi nama sebagai rahiq al-makhtum. Rahiq al-makhtum. Okey. Rahiq ni apa tuan-tuan? Rahiq ni apa? Dan makhtum ni apa? Rahiq ni adalah perahan macam jus buah-buahan tuan-tuan. Okey, perahan jus buah-buahan. Itu rahiq. Okey. Kalau arak kan macam tu, dia diperam kan sampai dia jadi masam, mungkin sampai satu proses dia boleh memabukkan. Ar-rahiq ni dia adalah jus yang diperah daripada buah-buahan. Bayangkan Allah dah bincang dengan kita dalam surah Ar-Rahman, syurga tu berjuntai-juntai buah-buahan di dalamnya. Pohonnya sangat subur, sangat gelap warnanya, hijaunya sangat hijau. Maksudnya sangat subur buah-buahan, jangan cakaplah terlalu mewah dengan buah-buahan dia. Jadi buah-buahan tu dijadikan sebagai rahiq, perahannya tu dijadikan rahiq. Dan Allah tambah, dan dia adalah al-makhtum. Makhtum ni maksudnya dia tertutup, dia disil. Okay, minuman yang telah disil. Saya baca dalam terjemahan Inggeris ada juga disebut sebagai the seal of nectar. Wallahu a'lam. Okay, the seal of nectar maksudnya dia telah disil, dia tak rosak. Okay, memang berkualiti lah dia punya perahan jus tersebut. Sebab itu Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, bila dia tulis kitab sirah, dia menamakan kitab sirahnya sebagai kitab sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Sempena nama arak yang akan dihidangkan kepada penghuni-penghuni syurga yang duduk di level Al-Muqarrabun ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab seolah-olahnya dia nak mengatakan, lagi banyak kamu belajar sirah Nabi, lagi banyak kamu membaca kisah-kisah Nabi, mengetahui tentang Nabi, seolah-olahnya kamu sedang meneguk Ar-Rahiqul Makhtum. Okay, satu perahan jus yang sangat manis, yang sangat berkualiti dalam keadaan dia tertutup. Lagi banyak minum, lagi berfaedah. Lagi banyak kita baca sirah Nabi, lagi banyak manfaat yang kita akan perolehi. Itu. Okay. Jadi Allah Ta'ala membayangkan kepada kita, ini adalah Ar-Rahiqul Makhtum. Minuman yang sangat special, Allah akan khaskan kepada golongan Al-Muqarrabun. Sebab kalau kata Al-Khamar, arak, Ashabul Yamin yang duduk di syurga rendah akan minum juga. Tapi untuk Muqarrabun, Allah bagi satu minuman yang khas. Araknya bernama Ar-Rahiqul Makhtum. Ini perbezaan ni tuan-tuan. Baik, tuan-tuan tengok lagi ayat surah Al-Mutaffifin tu. Ayat 26. Allah kata apa? Khitamuhu misk. Yang mana dia akan dicampurkan dengan misk, iaitu wangian kasturi. Subhanallah, saya tak boleh nak cerita. Saya pun tak boleh nak cakap tuan-tuan, macam mana minuman yang dia akan diletakkan dengan wangian dan sebagainya. Mungkin topping dia kan. Tonton jenis orang yang suka minum kopi di Starbucks, di mana-mana, saya pun tak tahu kedai-kedai kopi ni. Kadang kita tengok toppingnya, dia punya design dia macam-macam jenis, bentuk bunga lah, bentuk itulah, dengan apa nama, tak tahu yang warna putih, krim lah, macam-macam lah. Mungkin dia ada campuran-campuran tu yang menambahkan lagi kesedapan, kemanisan, kelazatan kepada minuman tersebut. Jadi Allah kata khitamuhu misk, yang mana Allah akan tambahkan lagi satu wangian, iaitu kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah Taala, kita dah dengar dah cerita-cerita ni. Allah kata kamu berlumba-lumbalah untuk memilikinya. Allah ajar kita kalimah berlumba-lumba, berebut untuk dapat ni. Saya dah sebut tuan-tuan pada minggu lalu, bila cerita tentang nikmat syurga, Allah kata berjalan, yamshi kan.
Bila Allah Ta'ala bersebut tentang pengampunan dan syurga Allah, Allah guna kalimah berlumba-lumba. Samalah dengan ayat ini. Bincang tentang ni Allah kata berlumba-lumba. Okey. Kemudian Allah kata wa mizajuhu min tasnim. Lalu Allah kata apa? Khamar tadi tu sudah sedap dah hebat dah. Allah kata tambah lagi ada cordial dia, iaitu bernama tasnim. Allahu Akbar. Satu gelas bercampur-campur tuan-tuan. Okey, ni tak cerita tadi tentang zanjabil, tak cerita lagi tentang kafur. Itu membezakan tentang dia punya suhu dia. Ada jenis sejuk, ada jenis panas. Sekarang ni tasnim dia adalah minuman yang akan menyegarkan. Tasnim ni campuran dia kepada ar-rahiqul makhtum. Tasnim, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, kalimah tasnim ni adalah memberi maksud merujuk kepada air terjun. Air terjun tu tasnim. Yang mana air terjun ni apa sifat dia tuan-tuan? Dia menyegarkan, dia menyejukkan, dia menenangkan. Itu sifat air terjun kan? Apa lagi air terjun? Jadi Allah Ta'ala membayangkan itu adalah air terjun. Okay, itu adalah air terjun. Okay, yang mana tasnim akan dimasukkan campuran di dalam ar-rahiqul makhtum. Dan ayat tu Allah kata apa? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Itulah ain daripada kalimah ma'in tadi tuan-tuan. Ain itulah mata air yang akan jadi minuman, yang akan yang menjadi minuman kepada golongan al-muqarrabun. Minuman kepada golongan al-muqarrabun. Subhanallah. Kita tengok tuan-tuan, kita tengok air di pasaran, air mineral saja. Ada air RO kan? Ada air yang diproses dan air yang mineral. Bahkan ada satu lagi air. Saya tak pernah minum, tapi saya pernah tengok di kedai air mineral yang berharga RM6 ke RM7. Evian ke apa, saya tak ingat. Dia ada gambar macam gunung bersalji tu, glacier mungkin. Okey, ada gunung tu. Evian tak silap saya nama dia. Evian macam itulah. Harganya RM6. Saya tak pernah tanya apa kualiti dia, sampaikan mineral saja, air minuman kosong berharga sampai ke RM6, RM7 seperti itu. Okey. Bayangkan sekarang ni bukan air mineral, bukan air kosong. Tetapi yang sekarang kita bincang ni adalah air yang berperisa tuan-tuan, ataupun air arak yang prosesnya secara semula jadi, yang keluar daripada perut syurga. Keluar daripada perut syurga. Sangat istimewa, sangat special. Yang sangat istimewa dan sangat special di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang kita dah selesai dah bincang berkaitan tentang Ar-Rahiqul Makhtum. Salah satu daripada nama arak yang Allah Taala akan hidangkan di dalam gelas-gelas bagi penghuni-penghuni syurga golongan al-muqarrabun. Okey, sekarang tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok lagi satu lagi, iaitu tuan-tuan buka dalam surah Al-Insan. Tengok surah Al-Insan, surah yang ke-76. Okey, surah Al-Insan, surah yang ke-76. Surah Al-Insan, surah yang ke-76. Okey. Saya nak bagi tuan-tuan sedikit je gambaran. Ada beza bila Allah kata ma'in, mata air, okey, ataupun air yang akan mengalir di dalam syurga nanti. Yang mana selalu kita dengar ada dua nama. Satu namanya tasnim, satu lagi namanya salsabil. Kan? Kita ada selalu dengar tasnim dan juga salsabil. Tasnim Allah sebut dalam dalam surah Mutaffifin tadi itu, merujuk kepada air yang segar, menyejukkan, yang menenangkan. Apa beza pula dengan salsabil? Tasnim dan salsabil ni apa beza dia? Sebab dua-dua ni adalah nama kepada mata air yang berada dalam syurga Allah. Okey, kita masih lagi bincang tentang mim ma'in, kalimah ma'in ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Insan, surah 76, terus tengok pada ayat yang ke-15. Tengok pada ayat yang ke-15. Okey, tengok ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-15 tuan-tuan, surah Al-Insan, Allah menyebutkan
wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwab. Kata Allah Ta'ala, akan diedarkan bejana-bejana, cawan-cawan, gelas-gelas bagi penghuni-penghuni syurga, min fiddah wa akwab, iaitu gelas-gelas akwab tadi itu daripada perak yang kita dah bincang tadi tuan-tuan. Kanat qawarira, kata Allah, kanat qawarira, yang mana gelas-gelas tersebut adalah gelas-gelas yang diperbuat daripada perak. Dan Allah kata perak tu laksana dia punya kualiti dia qawarir. Qawarir ni kaca tuan-tuan. Okey. Qawarir ni maksudnya kaca. Tapi kaca dekat sini terjemahan kita. Tapi qawarir ni dia bermaksud apa, bukan kaca. Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama tu, ada satu lagi nama lain. Sebagai kristal. Kristal. Okey, qawarir tu adalah kristal. Okey, kristal. Maksudnya tuan-tuan boleh bayangkan. Cawan kaca, cawan kaca. Cawan emas. Tapi cawan perak, mungkin orang kata, oh tak, biasa je kot. Kalau cawan emas tu kita rasa kualiti, cawan perak tu kita rasa dia level biasa. Tak. Allah kata walaupun dia perak dan ini emas, tapi perak dia bukan perak biasa. Perak dia, kamu tengok gelasnya tu, dia seperti kaca. Dia boleh nampak dia warna air dalam bekas tersebut. Dan Allah gunakan kalimah qawarir, yang mana qawarir ni adalah kristal. Kristal, tapi dia perak, dia bukan kaca. Macam mana dia kata tuan-tuan? Ini bayangan kita lah kepada bekas minuman saja, dia punya finishing dia tu sangat-sangat berkualiti. Dan Allah ulang 2 kali kalimah qawarir pada tempat yang sama. Bila Allah kata kanat qawarira, qawarira min fiddah, Allah ulang sekali, qawarir min fiddah. Mula-mula Allah kata akwab tadi daripada perak, dan perak itu seperti kanat, seperti kristal. Dan Allah kata kristal qawarira min fiddah, kristal itu daripada perak. Dia ada pengulangan. Para ulama sebut tuan-tuan, pengulangan dekat sini untuk memberi maksud yang lain. Okay, sengaja Allah Ta'ala ulang 2 kali tuan-tuan. Boleh je Allah kata kanat qawarira, kemudian Allah sambung je qaddaruha taqdira. Boleh. Tetapi Allah ulang qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Pengulangan dekat sini adalah untuk memberitahu macam mana kamu pernah tengok kristal, cawan kristal ke, cawan kaca ke, cawan perak yang paling mahal, paling berkualiti di dunia, tapi di dalam syurga Allah dia tak sama sekali. Takkan sama, bahkan dia sangat mahal. Sebab itu Allah ulang dua kali untuk memberikan gambaran dia adalah ta'zim, mengagungkan, dan juga gambaran ta'ajub. Dia macam sangat-sangat teruja dengan satu perkara tu. Material tu sangat-sangat berkualiti. Okey, boleh tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu Allah dah sebut dah. Kemudian Allah kata qaddaruha taqdira. Ini kita pun dah bincang dah minggu lalu. Qaddaruha taqdira adalah bekas minuman yang Allah dah tentukan dah kualiti dia, cara serve dia, dan dia punya liter dia. Misal macam ni tuan-tuan. Okey. Ada orang, contoh kita ni pasangan kita sendirilah. Dia pergi makan roti canai je tuan-tuan. Saya suka roti canai kering-kering. Saya suka roti canai kecil, kering-kering. Contoh ada orang macam tu. Ada orang kata saya suka roti canai yang banjir. Saya suka roti canai yang cecah dengan dal saja. Saya pula suka roti canai yang cecah dengan kari saja. Macam-macam PL tuan-tuan. Roti canai je pun, tapi macam-macam taste. Tapi Allah jamin minuman dalam syurga yang kita dah bincang tadi tu, macam-macam jenis, macam-macam sumber airnya, datang daripada mana, campuran apa. Tapi Allah tetap lagi tambah dia punya kenikmatan dia. Kata Allah qaddaruha taqdira. Dia tetap akan diserve mengikut kadar kamu. Kamu dah minum banyak bergelas-gelas dah. Mungkin kali ni kamu nak minum gelas kecil, bukan nak minum gelas besar. Tak payah cakap. Pelayan akan berikan kepada kamu minuman yang sesuai dengan kamu. Datin kata apa? Saya suka roti canai tampal, goyang lagi. Okay. Itu pun kita kadang-kadang nak explain dekat kita punya ni, saya nak macam tu, saya nak macam ni, macam-macam kan. Orang pun nak buat macam mana dah tak tahu dah. Ikut kehendak customer macam-macam. Tapi Allah Ta'ala kata
pelayan-pelayan ini akan hidang kepada kamu qaddaruha taqdira. Dia sangat-sangat sesuai mengikut cita rasa kamu, mengikut kehendak kamu. Kat sini tuan-tuan kita dah boleh bayang dah. Betul lah penghuni syurga ni dilayan serupa raja tuan-tuan. Serupa raja, serupa pemaisuri. Okey. Masyaallah. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimah qaddaruha taqdira. Dia mengikut taste kita, mengikut selera kita, keadaan kita waktu tersebut. Okey, kemudian Allah sambung lagi. Wa yusqauna fiha ka'san mizajuha zanjabila. Kemudian Allah kata apa? Lalu minuman itu akan diberikan minuman daripada ka'san, okey, arak yang berisi air di dalamnya. Mizajuha, campuran di dalamnya itu adalah campuran zanjabil. Campuran zanjabil. Ni yang saya sebut tadi tu. Ada kafur, ada zanjabil. Ada minuman yang sejuk campurannya, ada minuman yang suam ataupun panas campurannya. Tapi zanjabil dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia memberi maksud halia. Okey, zanjabil ni adalah halia. Tuan-tuan saya tahu mesti akan tanya, kenapa halia zanjabil kat sini? Saya minta maaf saya tak sempat cek. Sejujurnya saya tak sempat cek. Kalau ada kesempatan akan datang, saya sempat cek, saya sempat rujuk dengan sahabat-sahabat saya yang lain, InsyaAllah saya akan sampaikan kepada tuan-tuan. Okay? Cuma sekarang saya boleh sampaikan, ia merujuk kepada campuran suhu dia. Air tu ada bekas minuman sejuk, ada bekas minuman panas. Tapi zanjabil tu adalah kalimah daripada halia. Okay? Halia. Okay, nanti insyaAllah ingatkanlah saya nanti. Saya akan cuba cari jawapan dia insyaAllah. Okay, yang saya nak highlight pada tuan-tuan, tengok ayat 18. Ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ainan fiha tusamma salsabila. Tadi tasnim, kali ini kata Allah ainan fiha tusamma salsabila, yang mana ia didatangkan daripada satu sumber mata air yang bernama salsabil. Tadi tasnim, sekarang daripada salsabil pula. Salsabil ni apa? Tasnim kita dah nampak dah. Kita dah nampak gambaran dia tuan-tuan. Sekarang ni salsabil, para ulama kita tuan-tuan, antaranya Ibnu Ashur, ulama tafsir, dia menyebutkan dan juga Az-Zamakhsyari, seorang ulama yang berakidah Mu'tazilah. Okay, akidah Mu'tazilah ni. Tapi tafsirnya dibaca tuan-tuan, sebab dia antara ulama tafsir yang pakar dalam bidang bahasa, dia ulama lughah. Dia kata apa? Salsabil ni adalah akronim kepada beberapa nama yang digabungkan dan diberi nama sebagai salsabil. Dia bukan satu perkataan, tapi dia adalah dua nama yang dicantumkan menjadi nama salsabil. Apa maksudnya tuan-tuan? Dia ada dua pandangan. Satu, salsabil ni daripada maksud yang positif. Satu lagi, salsabil daripada maksud yang negatif. Okay. Tapi dia memberi pengertian kita, kefahaman lah kepada makna salsabil ni. Pertama, pertama salsabil ni datang daripada kalimah salasatun. Bukan huruf tha, tapi huruf sin. Salasatun. Salasatun. Okay. Dia ada dua nama. Salasatun sabbal nama dia. Itu jadi salsabil. Salasatun sabbal. Dua kalimah. Salasatun bermaksud kelancaran. Okey. Salasatun bermaksud kelancaran. Bukan thalatha. Kalau thalatha, tiga. Okey. Thalatha tiga. Ni salasatun bermaksud kelancaran. Manakala sabbal, sabbal ni maksudnya tercurah. Maksudnya Allah nak memberi gambaran tuan-tuan. Nak memberi gambaran melalui nama ni. Mata air ni macam mana bentuk dia? Allah kata mata air tu mencurah-curah. Dia sangat lancar. Okay? Bahkan kelancaran tu sama ada dia keluar ataupun sama ada kamu akan minum nanti. Nak kata air yang sangat bersih. Dia adalah air yang ditapis halus. Dia punya dalaman dan sebagainya lah. Itu maksudlah mungkin seperti itu. Itu maksudnya salsabil. Mata air yang berkualiti. Okey. Okay. Salasatun sabbal. Itu makna itu daripada perkataan yang pertama. Perkataan yang kedua, salsabil ni kata para ulama kita, dia merujuk kepada satu nama yang dari sudut negatif, iaitu
iaitu namanya Salasul Baul. Tuan-tuan pernah dengar nama? Salasul Baul. Salasul Baul ni apa? Iaitu orang yang ada penyakit kencing tak tus. Okay, yang kencing tak tus tu namanya penyakit Salasul Baul. Okay, Salasul Baul. Salsabil dia kata datang daripada tu. Saya minta maaf sebut tuan-tuan, kalau orang yang sebut Salasul Baul ni iaitu orang yang kencing tak tus, yang sentiasa nak keluar kan, air kencing sedikit, banyak sebagainya kan. Maka salsabil tu Allah membayangkan dia adalah mata air yang sentiasa memancut airnya, tak berhenti-henti. Seperti itu keadaannya. Boleh tuan-tuan? Seolah-olahnya gambaran ini adalah untuk membayangkan kepada kita macam mana sumber air ini. Dan kita tak rasa benda tu mustahil di dalam syurga, sebab di dunia pun kita telah menjadi saksi yang mana air Zam-Zam yang daripada dahulu tuan-tuan tak pernah berhenti sampai hari ini terus keluar dan dinikmati, diminum oleh seluruh manusia. Kualitinya sampai dikaji, dilihat sangat betul-betul berkualiti kan. Hari ini kita menjadi saksi di dunia pun Allah dah datangkan satu minuman yang luar biasa kenikmatan dia, luar biasa dia punya kualiti dia. Apatah lagi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini adalah merujuk pada kalimah min ma'in. Okay. Allah cuma bayangkan kita ada 3 bekas minuman, kemudian Allah Ta'ala sambung sedikit je daripada mata air. Tapi dalam ayat-ayat lain Allah explain detail macam mana kalimah mata air tu. Ada beberapa nama dan sebagainya. Subhanallah. Kita nampak di sini pun sungguh luar biasalah untuk mereka yang akan dapat menikmati minuman ini di dalam syurga Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita tahu benda ni, bila kita bangun tahajud setiap malam, yang kita faham daripada hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis-hadis Nabi, Allah akan turun pada sepertiga malam. Waktu-waktu yang sangat utama tu Allah akan turun. Dan orang yang sangat mengetahui akan mengambil kesempatan untuk menikmati waktu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah waktu tersebut tuan-tuan, berdoa, ya Allah, janganlah engkau haramkan aku daripada masuk syurga-Mu. Janganlah engkau haramkan aku daripada menikmati air-airmu di dalam syurga Allah Ta'ala. Tujuan ni tuan-tuan, ini untuk menambahkan lagi rasa kita, yang mana kita dah tahu dan kita dah cuba bayangkan, subhanallah, betapa nikmatnya kenikmatan yang Allah akan berikan, sediakan di dalam syurga Allah. Sebab itu, kita pernah dengar kan Nabi SAW bila berehat, Nabi akan berehat di dalam solatnya. Okay, solat tu merehatkan Nabi SAW. Bahkan Nabi sebut pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan solat kan. Maksudnya laungkan azan tu, sebab kami nak diri dengan solat, kami nak berehat dengan solat. Sebab seolah-olahnya tuan-tuan, bila cerita syurga tu dah masuk dalam fikiran kita, dah betul-betul kita faham, kita dah dapat bayangan tuan-tuan. Dunia ni kita rasa satu beban sebenarnya. Kan, dunia ni kita akan rasa satu beban, dan kita akan rasa di akhirat itu adalah tempat saya. Sebab di dalam syurga Allah tak ada satu pun yang kita akan usahakan. Kita akan diserve sebaik mungkin, akan menikmati sebanyak mungkin kenikmatan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak rasa dah susah dekat dunia, kita tak akan rasa dah sempit dekat dunia, sebab kita dibebaskan dengan kenikmatan ataupun keluasan syurga yang sangat abadi di hari akhirat kelak, insya-Allah. Okey, tengok ayat yang ke-19. Allah sambung lagi tuan-tuan. Okay, Allah Ta'ala sambung pada ayat yang ke-19. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la yusadda'una anha wa la yunzifun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak akan pening. La yusadda'una anha, mereka tidak akan pening, wa la yunzifun, dan juga mereka pula tidak mabuk. Ayat yang ke-19 adalah menerangkan kalimah ma'in. Okey, arak yang mengalir tadi tu, bila sahabat Nabi dengar yang mereka ni adalah memang arak pada zaman tersebut adalah minuman asasi bagi mereka kan. Sebelum pengharaman arak, orang Arab memang minum arak tu sebagai minuman mereka. Jadi Allah terang kepada ayat 19, la yusadda'un, kamu minum kamu takkan pening. Wala yunzifun, dan juga kamu tidak akan mabuk dengan minuman tersebut, untuk membezakan arak dalam syurga dan juga untuk membezakan arak di dunia. Saya cuba bayangkan pada kita semua tuan-tuan,
Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu, kamu tinggalkan satu kenikmatan yang haram di dunia, Allah akan gantikan kenikmatan yang halal selama-lamanya di hari akhirat. Okay, arak benda yang haram dekat dunia, Allah akan gantikan arak yang halal di dalam syurga Allah yang kekal selama-lamanya, lebih bermanfaat, lebih berkualiti dan sebagainya. Dan erti kata lain, bukan sekadar arak, tapi semua perkara. Apa yang haram di dunia tuan-tuan, dia akan berubah menjadi halal dekat hari akhirat. Dan Allah Ta'ala akan berikan ia lebih nikmat daripada kenikmatan di dunia. Jadi di dunia ada benda yang kita rasa yang menarik syahwat kita untuk buat. Kita sendiri yang kena pujuk hati kita, sabar. Kalau saya buat dekat sini, Allah akan haramkan saya dekat hari akhirat. Ini bukan kata-kata saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Insan yang sama tadi, bila Allah cerita tentang minuman tadi tu tuan-tuan, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-21. Sambungan surah Al-Insan tadi tu. Tengok surah Al-Insan, surah 76 ayat 21. Allah Ta'ala menyebutkan, aliyahum thiyabus sundusin khudrun wa istabraqa wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghuni syurga ni akan diberikan pakaian dia, yang mana pakaian dia daripada sundusin khudrun wa istabra. Allah kata ada dua jenis pakaian. Satu namanya sundus, satu lagi namanya istabra. Okay, sundus dan juga istabra. Sundus adalah sutera yang nipis tapi sejuk. Okay, sutera sundus ni sutera nipis yang sejuk, dan istabra adalah sutera yang tebal dan empuk. Ada beza dua-dua ni sutera tapi dia kualiti berbeza. Macam kita punya langsir lah tuan-tuan. Ada langsir tebal, ada langsir yang nipis kan. Boleh je tuan-tuan nak pakai satu langsir, tapi dua langsir tu memberi gambaran yang lain kan. Cantik dekorasinya, dah macam-macam lah, saya pun tak tahu. Okay, langsir kan, ada langsir putih yang nipis tu, satu lagi ada langsir yang tebal tu. Okay, jadi Allah kata pakaian di syurga warna hijau, tapi dia ada sundus, dia ada istabrak, ada yang nipis dan juga ada yang tebal, sutera tersebut. Lalu Allah sambung, wa hullu asawira min fiddah, dan mereka akan dipakaikan gelang-gelang daripada perak. Penghuni syurga lelaki akan pakai gelang, penghuni syurga perempuan pun akan pakai gelang. Bila ditanyakan kepada Nabi SAW, bagi dia menjawab, sesiapa lelaki yang memakai sutera di dunia yang diharamkan dekatnya, dia tidak akan memakai sutera di dalam syurga Allah selama-lamanya. Sesiapa lelaki yang memakai gelang di dunia, dia tidak akan memakai gelang di dalam syurga Allah selama-lamanya. Ini memberi maksud tuan-tuan, perkara yang haram di dunia akan menjadi halal di hari akhirat. Sesiapa yang melakukan benda yang haram di dunia, dia tidak akan merasa lagi nikmat di hari akhirat. Jadi kita pujuk diri kita, benda-benda yang syahwat kita tapi kita tahu ia haram, tinggalkan. Kita katakan ini sementara sahaja. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik di hari akhirat. Tuan-tuan faham lima maksud saya? Araknya, suteranya, gelangnya kan, ada tarikan kepada orang-orang yang tertentu. Memang suka. Kadang-kadang kita tengok lelaki ni pakaiannya pun macam perempuan, dah aksesori, berantainya, bergelangnya, bersubang, bertidik, subhanallah. Kita pun tak tahu. Dan kita tak boleh nak cemoh. Kita kata kenapalah pakai macam tu. Tapi lain orang lain cita rasanya kan, lain orang lain kesukaan dia. Kita kena fahamlah dari sudut yang macam itu. Okey. Maksudnya Allah bila sebut-sebut kenikmatan ni, seolah-olahnya Allah meminta kita, kamu sabar dengan syarat-syarat hukum hakam yang aku telah tetapkan di dunia. Aku akan gantikannya hari akhirat, bahkan ia akan jadi lebih baik daripada apa yang kamu cuba usahakan di dunia. Okey. Baik, selesai tuan-tuan Boleh. Okey, sekarang ni pada ayat yang ke-19 surah Al-Waqi'ah, Allah kata ia tidak pening dan juga tidak memabukkan. Ayat ni tuan-tuan, seolah-olahnya macam dah tak pening, tak mabuk, apa benda pula kan? Macam kita lah dalam syurga, dalam neraka Allah kata apa? Tidak akan mati dan juga tidak akan hidup. Mati pun tak, hidup pun tak. Habis apa dalam neraka tu? Soalan macam tu. Sekarang peminum arak dalam syurga, dia tak mabuk dan dia tak pening. Habis jadi apa tuan-tuan? Para ulama kita antaranya iaitu Al-Imam Ibn Kathir,
Dibawa riwayat daripada Abdullah bin Abbas, bila ditanyakan berkaitan tentang ayat ini, maka ia menyebutkan arak dalam syurga tidak memabukkan dan tidak memeningkan kerana merujuk kepada 4 sifat arak yang ada di bumi. Okey, sebelum tu saya tengok soalan Puan Syimah dulu. Pengharaman gelang ke atas lelaki, bagaimana tu, all types of gelang ke, walaupun bukan dari emas dan perak? Yep, kalau ikut daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kepada semua jenis, melainkan ada beberapa sebab, iaitu gelang daripada gari. Gari tu macam gelang ke tuan-tuan? Gari, itu ada sebabnya. Satu lagi, gelang yang tuan-tuan pergi haji tu, ada gelangnya sebagai tanda. Ataupun tentera yang memakai rantai di leher tu, sebab mereka itu sebagai tanda-tanda mereka kalau mereka ditembak, terbunuh di dalam hutan, kan? Jadi tidak ada tanda yang ditinggalkan, melainkan ada nama dia pada rantai tersebut. Itu terkecuali terkecuali. Satu lagi, gelang yang tuan-tuan pakai bila masuk hospital tu. Dan ada beberapa gelang-gelang yang lain. Tetapi kalau gelang yang namanya sebagai perhiasan, aksesori, itu tak dibenarkan untuk lelaki. Tak kisahlah daripada apa-apa material, emas ke, perak ke, plastik ke, apa benda ke, tak dibenarkan. Okay? Sebab aksesori ni khusus untuk wanita. Lelaki hanya yang dibenarkan hanyalah memakai jam. Okay? Hanya dibenarkan memakai jam. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Imam Ibn Kathir bawa satu riwayat daripada Abdullah bin Abbas yang dimasukkan dengan la yusadda'una anha wa la yunzifun. Dalam syurga araknya dia tidak akan memeningkan dan juga tidak akan memabukkan. Apa maksudnya tuan-tuan? Katanya itu untuk membezakan arak yang berada di dunia dengan arak yang akan berada di dalam syurga Allah. Ya, arak di dunia tuan-tuan, kata Abdullah bin Abbas memberi 4 gambaran. Pertama, sifat dia memabukkan. Yang kedua, sifat arak di dunia memeningkan. Yang ketiga, sifat arak di dunia adalah memuntahkan. Dan yang keempat, sifat arak di dunia adalah kencing, air kencing. Okay, ini sifat yang sinonim dengan arak. Siapa yang minum mabuk, siapa yang minum pening, siapa yang minum muntah, siapa yang minum dia akan kencing. Okay, tak kira kencing di toilet, kencing dalam seluar, kencing dalam kereta. Ini sifat keburukan arak yang ada di dunia, berbeza dengan di hari akhirat, di dalam syurga Allah. Lalu Allah kata la yusadda'una anha wa la yunzifun. Dan di sini saya pernah sebut pada tuan-tuan minggu lalu, sekadar seimbas lalu, ayat 19 ini adalah merujuk kepada kenikmatan syurga yang dikenali sebagai Jannatun Na'im. Jannatun Na'im adalah syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Seolah-olah Allah nak katakan kepada kita, nikmat macam mana syurga tu? Setiap pelusuknya, penjurunya, incinya adalah kenikmatan. Iaitu tidak ada satu pun yang memudaratkan dan yang memberi keburukan kepada penghuni-penghuninya. Dalam hal yang paling kecil, iaitu minuman. Sebab minuman ni kan benda yang kerap diminum, kan? Orang kena kencing manis pun sebab minuman. Orang kena darah tinggi pun boleh jadi, macam-macam penyakit tuan-tuan boleh jadi datangnya daripada minuman. Tapi Allah nak bagi tahu, dalam syurga benda yang paling rutin kamu akan buat, benda yang paling kecil pun Allah akan pastikan ia adalah kenikmatan. Okay? Itulah nak bagi gambaran daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara dalam syurga, semuanya adalah kenikmatan. Sesuailah dengan namanya Jannatun Na'im. Okey, baik, kita dah selesai tentang kenikmatan minuman. Sekarang kita masuk ayat yang ke-20 dan 21. Kita akan tengok pada kenikmatan makanan pula yang Allah akan hidangkan bagi penghuni-penghuni syurga. Okey, apa kenikmatan-kenikmatan makanan pula tuan-tuan di dalam syurga? Pada ayat yang ke-20 Allah menyebutkan wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Okey, pada Allah Taala pada ayat yang ke-20 Allah kata wa fakihatin. Allah Ta'ala akan berikan nikmat makanan dalam syurga, iaitu buah-buahan. Mimma yatakhayyarun. Yang mana buah-buahan tersebut adalah buah-buahan yang mereka pilih sendiri.
Okey, mereka pilih sendiri. Sekejap saya nak baca sikit dia punya ni. Okey, baik. Okey. Bagi syurga al-muqarrabun, Allah menyebutkan ayat 20, buah-buahannya mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang boleh mereka pilih. Tetapi bagi ashabul yamin, tuan-tuan tengok sikit Tengok ashabul yamin. Tuan-tuan tengok pada ayat 32. Tengok ayat 32, Allah kata ashabul yamin dia ada buah-buahan juga, nikmat makanan dia. Tapi buah-buahannya wa fakihatin katsira. Buah-buahan dia adalah buah-buahan yang banyak. Okey, buah-buahannya yang banyak. Apa maksud, apa perbezaan buah-buahan yang banyak untuk ashabul yamin dengan buah-buahan terpilih bagi golongan al-muqarrabun? Saya rasa kita secara tadabbur kita pun dah boleh nampak gambaran dia dan dah boleh nampak perbezaan dia. Bila kata buah-buah banyak tuan-tuan, macam-macam jenis ada. Macam-macam jenis. Mungkin buah yang grade biasa ada, grade yang lebih buah ada kan. Walaupun dalam syurga nama pun nikmat tuan-tuan pelbagai. Tetapi bagi mereka yang duduk di al-muqarrabun, dalam syurga yang tertinggi, buah-buahannya adalah buah-buahan yang terpilih. Sama ada jenisnya ataupun mungkin juga daripada sudut grade-nya. Saya bagi bayangan lah. Contoh tak disebutkan dalam kitab tafsir. Misal lah nak sebagai gambaran kita. Ada buah banyak tuan-tuan. Orang jual durian kan. Dah habis musim dia. Banyak durian ni. Orang kata ambil lah buah durian ni, ambil. Kita pun ambil. Kita pun tak tahu ni grade A ke, grade B ke, grade C ke. Macam-macam jenis. Ada busuk, tak busuk dan sebagainya. Tapi ada orang yang special, VVIP mungkin, buah-buahnya adalah buah-buah yang terpilih. Sama ada dipilih oleh orang yang memang betul-betul tahu tentang kualiti durian, ataupun dia sendiri yang memilih, diberikan peluang. Kamu pilihlah, saya bagi kamu. Nak mahal ke nak murah, ambil. Kan ada perbezaan tuan-tuan. Antara golongan marhain makan buah-buahan dengan golongan bangsawan makan buah-buahan. Berbeza kan? Jadi bila Allah kata antara nikmat di dalam syurga golongan muqarrabun, mereka akan dihidangkan dengan kenikmatan makanan, dan makanan itu kata Allah mimma yatakhayyarun, adalah buah-buahan yang terpilih, yang boleh dipilih oleh mereka. Subhanallah. Ini antara buah-buahan ataupun kenikmatan makanan. Di sini tuan-tuan Allah tambahkan lagi antara kenikmatan makanan. Kalau nak cerita pasal buah-buahan dalam syurga banyak nama lah. Allah Ta'ala ada cerita tentang buah kurmanya. Allah Ta'ala ada cerita tentang buah pisangnya. Allah Ta'ala ada cerita tentang buah anggurnya. Kan, macam-macam nama yang Allah Ta'ala sebutkan makanan di dalam, buah-buahan dalam syurga. Ayat 21 Allah tambah lagi tuan-tuan. Okay, ayat 21 ni kita nak explain sikit je. Makanan seperti buah-buahan yang ada dalam syurga, Allah kata ada juga makanan yang lain, kenikmatan makanan dalam syurga. Apa dia tuan-tuan? Allah kata antaranya adalah lahmin tayr. Antaranya iaitu lahmin tayr mimma yashtahun, iaitu mereka akan makan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang lain adalah daging burung. Daging burung. Okey. Ada beza tak? Daging lembu, daging kambing, ada orang kan? Daging lembu, oh macam ni. Daging kambing macam ni. Ada jenis lagi tuan-tuan. Daging wagyu lain pula. Kan? Kualitinya, rasanya macam-macam. Kemudian saya tengok lagi, ada daging wagyu yang lagi mahal daripada daging wagyu. Dia kata daging wagyu apa entah namanya, yang disimpan sebulan 2 bulan sampai dia berubah menjadi hitam tu. Dia ada kulit-kulit dia. Dia terasa dia, tekstur dia lagi sedap. Sebenarnya saya tak pernah rasa. Tapi nak memberi bayangan tuan-tuan, setiap tingkatan yang Allah sebut tu, kalau di dunia pun kita boleh compare, ada beza-beza jenis-jenis daging dia, apatah lagi di dalam surga Allah. Okey, sekarang ni sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya nak explain. Nanti saya terangkan apa yang dimasukkan daging burung dekat sini. Dalam syurga, di sini Allah sebut ada 2 jenis kenikmatan makanan kan. Nikmat buah-buahan, nikmat daging burung. Ada satu lagi nikmat makanan dalam syurga yang Allah tak sebut, tetapi Nabi sebut dalam hadis Nabi.
Siapa boleh teka? Sekadar tanya je, siapa boleh teka? Allah sebut ada buah-buahan, Allah Ta'ala sebut ada daging burung. Ada satu lagi makanan yang Allah tak sebut. Apa dia tuan-tuan? Rasa-rasalah. Siapa boleh jawab? Try. Siapa boleh try? Siapa boleh try? Apa lagi kenikmatan di dalam syurga Allah? Siapa boleh try? Ada satu lagi nikmat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam syurga nanti. Okay, Puan Shima kata. Okay, Puan Shima, ada daging burung, ada buah-buahan. Ada satu lagi. Ada satu lagi nikmat dalam syurga, makanan dia. Nikmat makanan. Buah pisang, itu termasuk dalam kategori buah-buahan. Anis, itu masuk dalam kategori buah-buahan. Ada satu lagi. Makanan yang kemudian seorang tu senang. Okay. Nabi sebut tau, satu khas Nabi sebut. Satu lagi makanan. Okay, saya bagi jawapan dia. Disebutkan dalam satu hadis riwayat susu minuman. Ni Tuan Bilal kita daripada Masjid Al-Falah, Abu Hanifah itu. Madu minuman. Okay, madu minuman, susu minuman. Okay, yelah Nabi sebut makanan yang membuatkan seseorang tu senang. Betul, Nabi sebut 3 kali. Nak memberi gambaran secara umum, semua nikmat makanan dalam syurga tu akan menyenangkan. Tapi Nabi ada sebut nama makanan. Nama makanan, Nabi sebut satu. Ada satu Nabi sebut. Nikmat makanan, Nabi sebut. Okay, saya bagi tahu jawapan boleh Tuan-tuan boleh check dari riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Muslim. Ada seorang ulama Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni pernah tanya pada Nabi masa mula-mula Nabi hijrah. Dia tanya pada Nabi ada 3 soalan yang dia kata kalau Nabi mampu jawab, bererti kamu adalah Rasul. Sebab orang lain tak tahu, orang lain takkan boleh jawab, melainkan Rasul dia boleh jawab. Okay, dia ulama Yahudi dan dia masuk Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Salah satu soalannya kepada Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Riwayat Bukhari ada, Muslim pun ada. Dia kata, apa makanan yang pertama, makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga? Dia tanya pada Nabi, apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga? Makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga. Kata Nabi SAW, tuan-tuan. Tuan-tuan rasa apa? Makanan pertama tu. Saya rasa macam seronok nak tanya. Sebab benda tu saya sendiri pun terkejut. Saya sendiri terkejut. Betul ke itu makanan? Cek hadis memang ya, itu jawapan dia. Cuba tuan-tuan cuba. Try dulu. Ada yang try? Cuba. Saya terlupalah tuan-tuan. Pada ayat yang ke-18, ayat 19 yang la yusaddauna anha wa la yunzifun tu, sebenarnya saya ada buat nota berkaitan tentang arak yang Allah, sifat-sifat arak yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ada beberapa tempat lah saya dah buat nota dah. Dalam surah Muhammad ada, dalam surah-surah yang lain pun ada. Arak ni macam mana jenis dia, kualiti dia. Saya ada nota dia. Kalau tuan-tuan rasa perlu kita sebut, saya sebut. Kalau tidak, saya teruskan. Okay? Tuan-tuan boleh request lah. Saya ada nota dia. Saya lupa nak sampaikan tadi. Baru perasan. Saya dah catat nota kat situ. Okay, baik. Man wasalwa. Itu makanan syurga yang turun di dunia. Okay. Ada satu lagi. Dia memang tak dimakan di dunia. Dimakan di syurga. Makanan pertama. Okay, minta hin. Okay, Puan Zainab kata minta hin. Hin dia apa? Dia tak boleh hin lah Puan. Kalau saya bagi hin, dia terus dapat jawapan. Saya bagi hin. Terima kasih kepada Puan Norila Rahmat. Jawapannya betul. Iaitu hati ikan paus. Hati ikan paus. Terima kasih pada Puan Norila Rahmat. Jawab dengan tepat.
Nabi sebut dalam hadis tu, kata bila ditanyakan oleh Abdullah bin Salam, apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penghuni syurga? Nabi kata iaitu hati ikan paus. Hati ikan paus. Itu antara salah satu makanan yang Allah akan berikan kepada penghuni syurga. Subhanallah. Okey. Baik. Alright. Terima kasih kepada Puan Halila. Terima kasih Puan. Puan Nurlila. Terima kasih. Okey. Baik. Sekarang ni itu berkaitan tentang saya terlupa. Okey, daging burung ni Allah kata apa? Walahmin tayrim mimma yashtahun. Daging burung ini adalah daripada apa yang mereka inginkan. Daripada apa yang mereka inginkan. Ada beza Bila sebut buah-buahan, Allah kata yatakhayyarun. Kamu boleh pilih. Pilih ni macam mana tuan-tuan? Pilih ni benda yang dekat depan kita kan. Saya nak ni, saya nak ni, saya nak ni. Orang selalu sebut gurau-gurau kan. Kuih raya tahun ni kuih apa? Saya kuih tunjuk je. Mana kita pilih kat kedai. Ni, yang ni. Itu pasal pilih. Tapi bila kata mimma yashtahun, daging burung yang kamu inginkan, boleh jadi benda tu tak ada. Tak dapat mata kita. Sama ada melalui bayangan kita ataupun benda tu jauh daripada kita. Tapi kita ada teringin. Saya rasa saya nak makan ni lah. Nak makan daging ni lah. Benda tu tak ada depan mata tuan-tuan. Tapi teringin. Allah akan sampaikan, Allah akan berikan di dalam syurga nanti. Itu beza kalimah mimma yashtahun dengan kalimah yatakhayyarun. Buah-buahan terpilih depan mata kamu. Kamu boleh pilih. Ni akan jadi hidangan. Tapi untuk daging burung, Allah kata mimma yashtahun. Sebab burung kan terbang. Dia bukan berada depan mata kita tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala akan berikan makanan tersebut kepada penghuni-penghuni syurga. Yashtahun. Baik. Dalam satu hadis tuan-tuan, yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, antaranya iaitu kata Nabi SAW daripada riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik, Nabi SAW menyebutkan inna tayral jannah ka'amthalil bukhta yar'a fi syajaril jannah. Iaitu Nabi SAW sebutkan sesungguhnya burung syurga di dalam syurga nanti adalah seperti unta lehernya. Nak bagi tahu dia punya isi dia punya saiz dia sangat besar, yang mana burung itu seperti unta. Dan kata Nabi yar'a fi syajaril jannah. Burung ni dia berkeliaran di pohon-pohon di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, lalu Abu Bakar berkata pada Nabi SAW, kalau burung tu macam tu saiznya, lehernya saja macam unta. Nabi sebut leher tau. Leher saja macam unta, bersebut badan. Kalau leher dia macam unta, burung, tuan-tuan bayangkan burung, leher macam unta, badan macam mana, sayap macam mana tuan-tuan. Kata Abu Bakar As-Siddiq, lazat tu. Lazat. Abu Bakar tu sangat lazat tu. Lalu Nabi SAW menyebutkan, bayangan dah lazat, kamu makan lebih lazat. Dan Nabi ulang 3 kali. Kamu makan lebih lazat, kamu makan lebih lazat, kamu makan lebih lazat. Seolah-olah Nabi nak endorse, nak memberi jaminan. Rasa yang cakap lah. Sedap sangat. Sedap sangat. Tuan-tuan pernah pergi Mesir kan? Mungkin. Di Mesir tuan-tuan ada nasi yang dimasak dalam daging ikan dalam daging burung tu. Apa nama dia, saya tak ingat lah. Kawan-kawan saya suka makan. Saya tak belajar kat Mesir. Tapi sahabat-sahabat saya di Mesir selalu cerita. Antara yang istimewanya, nasi itu dimasukkan di dalam burung tu, lalu dimakan. Tak tahulah macam mana rasa dia. Kat Malaysia tak ada kot. Di Mesir ada. Itu antara makanan-makanan yang rare lah bagi mereka di sana. Okay. Orang selalu cerita, kita dengar, sedapnya lah. Kawan kita yang pernah makan, dia kata, itu dengar dah sedap, kalau makan lagi sedap. Dan Nabi seperti itu. Bila Abu Bakar kata, oi, kalau macam itulah burungnya, sedap tu. Sedap tu. Kan? Dia kata daging burung tu dah sedap tu. Tapi kata Nabi, kamu makan lagi sedap. Kamu makan lagi sedap. Kamu makan lagi sedap. Nabi ulang 3 kali. Okey, Aunty Huda kata sedap lagi daging harimau. Masya-Allah. Ayalah, saya jual daging harimau. Okey, baik, terima kasih. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang lain pula tuan-tuan, cuma hadis ni saya minta maaf, saya tak sempat semak sama ada riwayat mana, dan saya tak pasti dia sahih ataupun tidak. Tapi dari riwayat ini dia menyebutkan
Nabi membayangkan kepada kita, bila burung ni akan berterbangan di atas kita di dalam syurga nanti, bayangan dia terbang, kita nampak burung tu, kata, saya nak burung tu lah, saya nak burung tu lah. Burung tu akan sampai terus kepada kita dan dihidangkan terus untuk kita siap dimakan. Ready to eat lah. Sampai terus siap untuk dimakan. Ini burung yang Allah Ta'ala sebut lahmat tayr, daging burung yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, daging burung yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke tahap tersebut. Nampak burung, tunjuk je saya nak tu. Terus sampai, terus boleh dimakan. Subhanallah. Ini antaralah kenikmatan yang Allah Ta'ala bayangkan. Dan itu memberi gambaran mimma yashtahun. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasa nak makan, Allah akan berikan. Baik, sebelum saya pergi lebih jauh lagi tuan-tuan. Okey, bukan sembarang harimau menangis ya. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tuan-tuan tengok daripada tadi yang kita sebut daripada sebelum ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut tentang nikmat syurga, bila Allah cerita tentang nikmat syurga, seolah-olahnya Allah Ta'ala memberikan kepada kita gambaran ciri-ciri penghuni syurga di dunia. Dan kita boleh muhasabah pada diri kita. Gambaran ciri-ciri penghuni syurga di dunia. Antara yang Allah sebut, dalam syurga kamu akan berehat sungguh, kamu akan berbaring, kamu akan berbual-bual dengan kawan-kawan kamu, kamu akan diberikan tempat pembaringan yang berkualiti, surur, kan Allah katakan, yang sangat berkualiti. Kalau di syurga nanti kamu berehat, artinya penghuni syurga ciri-cirinya di dunia dia mesti bekerja. Okay, boleh dia mesti bekerja. Bekerja ni luas maksudnya tuan-tuan. Kita duduk rumah, suri rumah tangga. Ustaz, saya suri rumah tak bekerja, Ustaz. Bukan ciri penghuni syurga ke? Kita bersusah payah membesarkan anak-anak kita. Seorang melompat, seorang menangis. Tengah-tengah ni seorang lagi nak masuk toilet, nak buang air besar, buang air kecil. Seorang tolak adik, tumbuk adik. Yang seorang ni nak pergi PDPR pula, nak uruskan itu. Mak pening lah, mak dah tak jadi mak dah, dan mak dah jadi harimau. Contohlah, semua orang macam tu tuan-tuan. Okay? Maksudnya di dunia kita tanpa kerehatan, itu sifat orang mukmin. Dan itu antara ciri-ciri penghuni syurga. Di syurga dia akan menikmati kerehatan. Di dunia sifatnya dia mesti bekerja kuat. Okay, dia mesti bekerja kuat. Okay. Ayat 16 Allah kata penghuni syurga akan baring sambil berbual-bual di antara mereka, cerita-cerita apa yang mereka buat. Cerita pasal diri dia lah. Saya dunia kat ni beramal macam tu, ni beramal macam tu, si fulan dulu cakap saya macam tu. Kita dah bincangkan tentang ayat ni. Di dunia, orang dekat penghuni syurga, ciri-ciri penghuni syurga di dunia, dia tak cerita pasal orang tuan-tuan, dan dia tak cerita pasal diri dia. Dia adalah orang yang walk the talk. Dia cakap, dia buat. Sifat dia seperti itu. Okay, ini gambaran. Allah sebut tentang nikmat syurga. Gambaran sifat dia kita boleh ambil sebagai tadabbur kita. Okay. Alright. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut tentang kenikmatan minuman dan makanan, ayat 17, ayat 18, ayat 19 saya sebut tadi. Allah sebut tentang macam-macam nikmat. Ada benda yang haram dekat dunia tapi dah jadi halal dekat akhirat dah. Bahkan menjadi kenikmatan kita di dalam syurga nanti. Seolah-olah Allah kata apa? Kamu carilah rezeki yang halal dekat dunia. Rezeki yang halal. Makan apa yang halal dekat dunia. Walaupun benda tu sedikit, walaupun benda tu tak mewah, asal dia halal kamu makan. Jangan ambil hak orang lain. Jangan makan dan minum benda yang haram. Jangan. Sebab nanti kamu tak akan dapat menikmatinya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bagi satu cerita pada tuan-tuan. Ini cerita pengalaman saya sendiri. Baru lagi. Mak saya minta tolong. Dia kata tolong pasang penapis air kan, kowe ke kuku ke apa kan. Kita pun carilah orang yang jual kowe ni untuk dipasang. Saya minta maaf sebutlah tuan-tuan saya bagi gambaran. Jadinya bila kita minta, dia pun bagi quotation lah, harga sekian-sekian, ni macam mana bulanan bayar sebagainya lah. Okay, kita nak pasang. Bila nak pasang tuan-tuan, nak jadi ceritanya, namanya adalah nama mak saya lah, di rumah mak saya nak pasang air ni. Tapi ejen ni kata tak boleh nak pasang dekat rumah. Sebabnya mak encik ni namanya ada masalah dekat sitos. Saya pun macam pelik juga, terdiam. Apa kaitannya saya nak pasang air
dengan isu sitos. Bahkan kalau kita dengar orang kalau ada masalah sitos ni, dia aib lah tuan-tuan kan. Sedangkan mak saya ni penjawat awam, dah lama dah pencen, dah tak ada masalah kewangan dah. Memang duduk rumah pencen. Orang pencen tak ada masalah sitos ke cukai ke apa, dah tak ada masalah dah. Tiba dia kata dia ada masalah sitos, kita menjadi muskil. Apa masalahnya kan? Nak jadi cerita, kebetulan kawan saya ni dia baru jadi ejen lah penapis air ni, ejen. Bagi tahu dia, boleh tak cancelkan ke apa? Dia kata boleh, saya boleh cancelkan. Dan tanya dia balik, saya ambil package yang ni, combo yang ni, bla 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 ni, harga dia sekian-sekian. Kebetulan kawan ni pun bagi tahu, kalau ikutkan harganya murah. Yang ditawarkan sebelum ni oleh ejen yang sebelum tu, yang kata tak boleh tu, mahal RM10. Kata mahal RM10. Saya kata macam mana dia buat? Dia kata boleh jadi sepanjang kita melanggan 5 tahun ni, 60 bulan ni, setiap bulan tu akan masuk ke dalam akaun dia RM10. Bayangkan kita seorang customer. Customer yang lain, rumah yang lain, kita tak tahu berapa ramai lagi dia buat. Sebulan tu, wallahualam, kita tak tahu dia boleh makan berapa. Saya pun kira lah kalau 60 bulan kali dengan apa? Dengan RM10 berapa dia boleh dalam tempoh 5 tahun tu, untuk kita saja dia boleh makan 1,000 lebih. Kalau dia buat 10 rumah dah 10,000, 20 rumah 20,000. Seolah-olah tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi tahu, ni nikmat yang aku berikan kamu di dunia, di dalam syurga. Ciri-ciri penghuni syurga di dunia, dia tak akan ambil benda yang haram. Dia tidak akan makan benda yang haram, sebab dia tahu kesabaran dia, usaha dia, menahan diri dia untuk tak ambil di dunia bukan hak dia. Dia akan menikmati di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Benda yang haram pun dia akan dapat menikmati di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, minumannya, makanannya seperti itu. Okey. Baik. Itu antaralah yang Allah Taala akan sebut kepada kita, bayangan kepada kita sifat ataupun ciri-ciri penghuni syurga di dunia. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, pada ayat yang ke-22 23, Allah dah bicara tentang nikmat bersenang lenang. Allah dah sebut tentang nikmat makanan dan minuman. Kali ini Allah Ta'ala bercerita tentang nikmat pasangan kepada penghuni-penghuni syurga. Okey. Okey, Tuan Haji Ma'ruf kata burung-burung yang berterbangan dalam syurga dikatakan asal daripada kematian anak-anak kecil yang belum baligh di dunia. Di akhirat dimasukkan di dalam syurga sebagai burung-burung berwarna hijau. Tolong jelaskan Ustaz. Anak-anak yang belum baligh, sama ada Muslim tak Muslim, dia wallahualam, saya tak pasti sama ada dia jadi burung ataupun tidak. Saya tak tahu. Yang saya tahu mereka akan menjadi ghilman dan juga wildan yang kita dah bincang sebelum ni. Dia akan jadi pelayan-pelayan di dalam syurga Allah. Okay, pelayan-pelayan di dalam syurga Allah namanya wildan, satu lagi namanya ghilman. Okay, mereka adalah anak-anak kecil yang meninggal di dunia sebelum baligh. Manakala yang disebutkan adalah hadis setahu saya yang akan berterbangan, bukan burung, dia berterbangan, penghuni syurga yang akan berterbangan, iaitu para syuhada yang mati syahid di jalan Allah di dunia. Allah Ta'ala akan berikan mereka sayap dan mereka akan berterbangan menikmati keindahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang tuan tulis dekat sini, dia akan menjadi burung berwarna hijau, wallahualam, saya tak tahu. Saya tak pernah jumpa dan tak pernah dengar. Okay, saya tak tahu. Mungkin ya. Tapi tak tahu. Kalau Tuan Haji ada dia punya matan dia ke, teks hadis dia ke, rujukan dia, insya-Allah saya boleh tolong tengokkan lah. Tapi kalau tanya pada saya terus macam ni, saya tak tahu. Saya tak pernah dengar dan saya tak tahu. Okay, mungkin ada asatizah yang menonton bersama dengan saya, mungkin boleh share lah kalau ada. Tak ada masalah. Okay, baik Tuan Haji, minta maaf kalau tak menjawab. Minta maaf, saya tak tahu. Okay, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, ayat 22, ayat 23. Okey, ayat 22, ayat 23. Allah kata wahurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Kita dah bincang dah berkaitan tentang hurun 'ain. Antara sifat bidadari syurga iaitu Allah memberikan mereka hurun 'ain, mata yang sangat jernih, mata yang sangat menawan. Bila kata mata menawan tuan-tuan, yang lain menawan lah. Kan ramai mata. Dari mata jatuh ke hati kan. Sebab daripada apa kita kata pandangan pertama tu dia terus membawa kepada hati. Jadi Allah membayangkan mata penghuni syurga, bidadari syurga pun seperti itu. Yang lain tu lebihlah perfect lah. Macam itulah bayangan dia. Kita dah bincang dah pada ayat sebelum ni. Saya tak ulang lagi tuan-tuan bicara tentang bidadari syurga ni. Okey.
Dan Allah kata lagi bidadari syurga ni macam mana? Wa hurun ini. Kata Allah, ka'amthalil lu'lu'il maknun. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ni bidadari-bidadari syurga ni adalah seperti mana al-lu'lu' mutiara al-maknun. Al-maknun tu maksudnya tersimpan rapi. Okey, tersimpan rapi. Al-lu'lu' mutiara dah mahal tuan-tuan. Tapi Allah kata lu'lu' ni dia grade A lah. Grade A ke macam itulah. Dia dalam keadaan betul-betul tersimpan, betul-betul berkualiti. Cuma saya nak highlight pada tuan-tuan. Tengok kalimah bahasa Arab ni. Allah nak membayangkan cantiknya bidadari ni, istimewanya bidadari ni, satu sifat dia, lu'lu' maknun, satu. Tapi Allah nak gambar cantik dia, Allah gunakan kalimah ka'amthal. Ka'amthal. Tuan-tuan tengok pada ayat 23 tu, kalimah ka'amthal. Huruf kaf, huruf alif hamzah, mim, tha dengan lam. Ka'amthal. Tuan-tuan tengok kalimah ka'amthal pada ayat 23 tu. Ka'amthal tu tuan-tuan nak membayangkan dia sangat cantik. Sangat cantik, sangat sempurna, sangat perfect. Okey, sebelum tu tuan-tuan boleh ikuti kuliah saya dulu? Boleh? Okay, kita ada sikit je masa lagi. Boleh tuan-tuan Allah mula-mula bayangkan sifat bidadari ni. Kata Allah hurun ain. Matanya sangat cantik lah. Matanya sangat jelita. Bila mata cantik, rupa paras sangat cantik lah. Okay, sebab mata ni kita kata juzuk daripada kecantikan. Tengok mata dia pun kita dah jatuh hati dah. Okay. Kemudian Allah kata ka'amthalil lu'lu'il maknun. Allah kata cantik macam mana? Allah kata gambarannya seperti mutiara al-lu'lu' maknun yang dah tersimpan, yang disimpan rapi, cantik kualiti dia. Tapi Allah nak bagi tahu dia sangat-sangat cantik, sangat-sangat berkualiti. Allah kata ka'amthal. Kalimah ka'amthal ni jarang orang perasan tuan-tuan. Ka'amthal ni kita selalu terjemahkan. Kalau tak pada terjemah dia kata seperti, kan? Seperti ka'amthal, seperti. Okay, seperti terjemah macam tu. Tapi ka'amthal ni nak memberi gambaran dia sangat cantik. Okey, dekat mana tuan-tuan nak tengok? Cuba perhatikan kalimah ka'amthal. Kaf dekat situ bermaksud seperti. Kaf. Dalam bahasa Arab, kaf ni dia termasuk dalam kategori harfu jar. Okey, huruf jar. Dia sama kalimah kalau kita dalam ilmu nahwu disebut min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kaf wal lam wal waw. Ni ilmu nahwu saraf. Okey. Disebut sebagai harfu jar. Okey, daripada, kepada, apa lagi? Tentang macam-macam lah. Itu kalimah-kalimah namanya harfu jar. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tak tahu nak explain harfu jar macam mana. Harfu jar. Kaf ni dia adalah bermaksud seperti. Kaf, huruf kaf tu maksudnya seperti. Seperti. Dia terjemahkan seperti, sebagai, laksana. Itu kaf, huruf kaf. Okey. Kita kalau kita orang Melayu, kita nak explain saya ni siapa? Saya seperti ayah saya. Seperti tu akan digunakan kalimah kaf. Kaf, okey? Kaf saja. Macam kita lah. Macam kalimah lain. Huruf ba dalam bahasa Arab bermaksud dengan. Macam bismillah, dengan nama Allah. Dengan tu kat mana? B tu dengan. Ismi tu nama. Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Satu huruf kadang-kadang ada satu makna. Jadi kaf bermaksud seperti, seumpama, laksana. Itu maksud kaf. Dan Allah sambung lagi amthal, contoh. Amthal ni pada misal lah, misal, contoh. Seperti. Tuan-tuan perhatikan. Allah nak sebut seperti, Allah guna 2 kali tuan-tuan. Seperti macam tu. Seumpama, laksana, okay. Kalau terjemah kita lah, laksana bagaikan mutiara yang tersimpan rapi. Ka'amthal tu maksudnya umpama, seumpama, bagaikan. Dia ada 2 kali Allah ulang kalimah seperti tu. Kaf satu, amthal satu. Nak bagi tahu tuan-tuan, double tuan-tuan, double. Boleh faham tak saya? Double. Nak bagi tahu, cantik sungguh lah. Cantik sungguh, sempurna sungguh. Sampai Allah nak sebut seperti tu, Allah gunakan 2 kali. Seperti. Dalam bahasa kita, bagaikan laksana mutiara yang tersimpan rapi. Okey. Boleh? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey.
Nak bagi tahu dia sangat-sangat sempurna, dia sangat-sangat berkualiti, sangat-sangat tersimpan rapi. Saya dah explain lagi sekali tuan-tuan. Saya ulang lagi sekali. Kalau bidadari syurga cantik, perfect, sempurna, wangian dia luar biasa, kecantikan betis kaki bla bla bla, macam-macam tuan-tuan. Bagi wanita-wanita dunia yang akan masuk ke dalam syurga Allah, dia lebih layak dan lebih cantik daripada bidadari syurga. Yang itu yang kita kena tahu. Sebab bidadari syurga dia diciptakan untuk jadi bidadari. Okay? Kita ni lebih layak daripada dia sebab dia tak pernah diuji dengan ujian dunia. Dia tak pernah diuji dengan kesusahan ada pasangan. Dia tak pernah diuji dengan kesusahan menjaga anak-anak, membesarkan anak-anak, berbakti pada orang tua dia, pada suami dia. Tidak pernah. Dia memang diciptakan sebagai bidadari, pun dah cantik macam tu. Kita yang wanita dunia ni, yang diuji dengan kesusahan, berbakti pada orang tua kita, berbakti kepada pasangan kita, menjadi guru-guru kepada anak kita, dan kita berjaya menempuh ujian-ujian dunia tu, kita lebih layak untuk cantik, lebih sempurna, lebih hebat daripada bidadari-bidadari syurga Allah. Okey, boleh? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ayat yang ke-24 tuan-tuan, sebelum akhir, Allah Taala pun menyebutkan jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua nikmat yang aku sebutkan tadi ni, ini adalah sebagai balasan daripada apa yang telah kamu lakukan di dunia. Bagi golongan al-muqarrabun, Allah sebut jazaa'an bima kanu ya'malun. Seolah-olah Allah kata, ni semua aku bagi ni sesuai, setimpal dengan amalan kamu. Kamu buat macam ni, kamu berlumba-lumba, berber-ber beramal saleh. Kita bincangkan kalimah as-sabiqun as-sabiqun tu yang merujuk pada al-muqarrabun. Kamu dah buat macam-macam ni kamu punya keadaan. Allah kata, nah, ini balasan setimpal dengan apa yang telah kamu lakukan. Tapi bila Allah cerita tentang ashabul yamin, golongan-golongan kanan ni yang duduk syurga rendah, Allah tak sebut kalimah jazaa'an bima kanu ya'malun, tak sebut. Untuk muqarrabun je Allah Taala sebut. Saya akan explain pada perjumpaan kita yang akan datang. Okey? Dan satu lagi tuan-tuan, saya akan explain pada tuan-tuan, bila Allah Taala berhenti dekat situ, seolah-olah macam dah ending tuan-tuan. Ni semua nikmat ni aku akan beri pada kamu. Dah, cukup. Tiba-tiba Allah sambung lagi tuan-tuan. Allah kata, ada lagi nikmat. La yasma'u la fiha lagwan wala ta'thima. Salah satu nikmat lagi aku akan berikan kepada kamu, iaitu nikmat pendengaran, yang kamu tak akan dengar perkataan-perkataan yang sia-sia, dan tidak akan lagi dengar perkataan-perkataan yang membawa kepada dosa. Nanti kita akan bincang tuan-tuan perkataan-perkataan yang Allah sebut di dalam syurga nanti. Manusia, kalimah, okey, contoh saya nak bagi clue je. Nanti mungkin tuan-tuan boleh buat research, tuan-tuan boleh baca, kita boleh kongsi untuk kuliah akan datang. Allah kata penghuni syurga, dia tak akan cakap benda sia-sia, dan dia tak akan cakap benda yang mendatangkan dosa. Bahkan dia akan sebut apa pula? Allah kata illa kilan salama. Yang dia akan sebut dalam syurga adalah salaman-salaman. Kenapa Allah ulang 2 kali kalimah salama tu? Dan kalimah salama dekat sini tuan-tuan, dia bukan sekadar ucapan penghuni syurga, tetapi dia adalah ucapan Allah kepada penghuni syurga, malaikat kepada penghuni syurga kepada penghuni syurga. Nanti kita akan bincang, kita akan tengok ayat-ayat Allah Ta'ala berkaitan tentang dialog tu. Ada banyak tempat di dalam Quran yang merujuk pada kalimat salaman-salaman. Allah ulang 2 kali kalimat salaman. Cukup sebenarnya Allah kata illa kilan salama. Cukup dah. Dia sebut kalimah selamat dah. Tapi Allah kata selamat. Mesti ada maksud dia. Okay, nanti kita akan tengok dan kita akan cuba perhatikan. Dan Allah dah sebut dah ciri-ciri penghuni syurga. Dia tak ada dengar benda yang sia-sia, dia tak akan buat dosa. Di dunia tuan-tuan, kalau kita nak masuk syurga, kita mesti berciri-ciri dengan orang syurga ni, iaitu jangan dengar benda sia-sia, jangan sebut benda sia-sia. Apatah lagi untuk dengar benda dosa, nak cakap benda yang membawa kepada dosa. Kalau boleh jangan. Okay? Kamu nak jadi jutawan, mesti kena ada ciri-ciri jutawan. Kamu nak jadi macam ni, mesti ada ciri-ciri seperti orang ini. Macam itulah bila Allah Ta'ala sebut ciri-ciri kenikmatan syurga, nak jadi macam tu, kamu mesti ada ciri-cirinya daripada dunia. Okey? Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Puan Rohaya Kasim tanya, bidadari syurga dicipta memang macam tu tapi tak pernah diuji. Okey, baik. Okey, ada apa-apa soalan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah yang mungkin kita boleh berkongsi mungkin saya terlepas pandang dan sebagainya, saya tak sempat nak
nak sebut. Tapi insya-Allah nanti saya akan ulang lagi sekali tuan-tuan. Pada ayat yang 19 tu saja. Saya dah buat nota tentang sifat air arak yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sifat. 7 sifat air arak di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada 7 sifat. Okay, insyaAllah. Nanti tuan-tuan ingatkan saya lagi sekali. Nanti kita akan bincang pada kesempatan yang akan datang. Minta maaf tuan-tuan. Rasanya bagi ayat nikmat syurga ni memang kita bersiri-siri. Sebab saya yang membaca dan ni pun saya rasa betul-betul puas. Betul-betul nikmat. Kita dah boleh bayangkan. Mudah-mudahan tuan-tuan, bayangan tu bila dah berada di fikiran kita, mudah-mudahan dia menjadi penguat pada hati kita untuk terus sabar dan kuat melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Baik, Tuan Haji Ma'ruf kata, kenapa Ustaz ganjaran-ganjaran merupakan kepuasan syahwat? Kenapa soalan yang bagus ni. Kenapa semua yang Allah Ta'ala sebut ni adalah kepuasan syahwat? Kepuasan makan minum, kepuasan berehat, kepuasan pasangan, kepuasan... Sebenarnya tuan-tuan, ini antara kepuasan yang mudah untuk kita rasa dengan panca indera. Okay? Kita boleh rasa nikmat ni melalui panca indera. Kita boleh rasa. Sebab bayangan ni bila disebut, dia akan dapat dirasai. Sama ada melalui syahwat kita, makan, minum dan sebagainya, kita boleh rasa. Dan itu memang kita manusia terjebak dengan maksiat dunia sebab syahwat. Jadi Allah memberi penguat melalui gantian syahwat di hari akhirat melalui syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau Tuan Haji ingat lagi saya sebut minggu lepas, sebenarnya bila sebut syurga, dia adalah kenikmatan yang infinity. Dia tak sekadar syahwat. Cuma syahwat ni untuk membayangkan yang paling mudah untuk manusia cuba rasa apa yang ada dalam syurga. Tapi sebenarnya lebih luas. Seperti manalah hadis Nabi SAW yang saya dah sebut minggu lalu, ada penghuni syurga minta satu permintaan yang paling pelik di dalam syurga. Nabi cerita, iaitu penghuni syurga ni minta, wahai Allah, aku nak zarak ni. Zarak ni iaitu aku nak bercucuk tanam. Dia bukan nak saya sebut dah kan, zarak ni ataupun zirak ni dia bercucuk tanam untuk tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran yang jangka pendek. Dia bukan nak tanam syajarah, bukan nak tanam pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang jangka panjang. Bukan nak tanam pokok durian, bukan nak tanam pokok mangga, pokok langsat, bukan. Dia nak tanam sayur-sayuran yang jangka pendek, sebulan, 2 bulan, 6 bulan, itu saja. Allah tanya pada dia tuan-tuan. Nabi cerita ni. Allah tanya pada dia, wahai manusia, kamu sedang berada di daerah, di tempat, di negeri yang kamu tak perlu berusaha, kamu minta, kamu dapat. Mustajab. Ini adalah daerah kenikmatan ni. Kalau dunia kamu kena tanam sayur, baru boleh makan sayur. Dekat syurga tak payah buat, tak payah susah-susah. Kamu minta akan sampai terus kepada kamu. Macam tadilah burung tadi, mimma yashtahun. Saya teringin dah tu, terus sampai kepada kita, depan mata kita. Nah, sampai burung tadi. Dah siap sembelih, dah siap masak dah. Dah siap salai dah, bakar dah, panggang dah. Saya nak itulah, saya nak ini, semua ada, siap. Kenapa juga kamu nak minta ni? Kenapa kamu nak minta ni? Nabi cerita ni tuan-tuan, manusia ni minta seolah-olahnya, kata Nabi, dunia dulu dia rasa nikmat buat benda tu. Dia rasa nikmat. Dan Allah Ta'ala membenarkan, mengizinkan dia untuk buat bercucuk tanam di dalam syurga Allah, walaupun sepatutnya dia tak buat. Sebab nak memberi maksud kepada kita, gambaran pada kita, apa yang berbentuk nikmat semua akan ada di dalam syurga Allah. Saya bagi contoh macam ni. Ada orang mungkin terfikir, saya duduk syurga ni takkan makan minum je, takkan baring je lah, letih lah, hai. Sebab kita jenis workaholic tuan-tuan, memang nak bekerja kan, nak berpeluh kan. Takkan duduk ala boring lah. Dah tak rasa nikmat lah kalau rehat je, tak tahu nak buat apa, pergi kerja pun tidak, tak ada anak semua dah besar-besar, tak ada nak jaga, tak ada, macam tak meriah je. Tapi gambaran yang Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, untuk memberi gambaran, apa yang kita nak buat, buatlah dalam syurga. Buat. Kamu kat dunia suka kaki pancing, dalam syurga nak minta request, nak pancing, pancinglah. Sebab benda tu menghiburkan kamu. Kamu dekat dunia suka bercucuk tanam, dalam syurga nak minta bercucuk tanam, cucuk tanamlah. Sebab ia adalah kenikmatan bagi kamu, ambil. Sebab syurga adalah tempat kenikmatan. Boleh? Okay? Dia tak khusus untuk perkara syahwat.
dia lebih luas lagi. Tetapi gambaran-gambaran ini adalah untuk memberi kita boleh rasa dengan panca indera kita. Syahwat-syahwat ni. Okey, baik. Okey. Baik, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas tontonan, kesetiaan tuan-tuan sampai ke penghujung sahabat minggu. Kita boleh berjanji sama-sama, mudah-mudahan tuan-tuan ada kesempatan yang lain kita akan bertemu pada minggu depan. Dan doakan saya doakan tuan-tuan untuk kita sama-sama kuat, diberikan kenikmatan iman, diberikan kekuatan untuk beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan ini sebagai salah satu amal soleh kita di sisinya di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ala kulli hal, saya berhenti dekat sini dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Datin Samsiah. Okay, baik. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.